Baik, usaha negara kita dalam perang melawan COVID-19 ini berdepan dengan pelbagai cabaran. Dengan angka jangkitan yang semakin tinggi, program vaksinasi dilihat sebagai antara perlindungan terbaik untuk masyarakat ketika ini. Tetapi di kawasan pedalaman, cabarannya lebih besar seperti isu logistik dan juga geografi. Di Sabah contohnya, selain daripada masalah logistik ataupun geografi, mereka juga berdepan dengan satu lagi cabaran. Selepas banjir melanda di Tenom, Beaufort dan juga Sepitang. Kalau kita saksikan laporannya ketika ini, jumlah mangsa banjir dilaporkan meningkat dengan mendadak kepada lebih 1,400 mangsa berbanding hanya 332 mangsa petang semalam. Dan untuk kita mendapatkan butiran lanjut, kita bersama dengan Wakil Eswat Wani Sabah, Shahrizal Kamarul Alifin. Syah, bagaimana dengan keadaan banjir di Sabah ketika ini? Adakah sudah susut? Serta bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka ketika ini? Syah, kita ada sedikit masalah dengan audio, tidak boleh mendengar Syah dengan begitu jelas. Kita akan perbaiki keadaan ini, tapi buat sementara kita Syah menguruskan audionya. Kita nak lihat keadaan di Sabah, bahawa seperti Syah sebutkan tadi, saya dapat dengar sikit, banjir di Tenom, di Sepitang dan juga Beaufort ini memang menyukarkan pergerakan penduduk. Dan daripada visual ataupun gambar-gambar yang dihantar oleh Syah sebelum ini, menyaksikan bahawa ada penduduk kampung yang terpaksa dipindahkan, dan airnya pun telah naik ke paras pinggang, dan di kawasan-kawasan tertentu ada yang terpaksa menggunakan bot ataupun sampan untuk memindahkan penduduk. Dan itu baru cerita mengenai pemindahan penduduk untuk menyelamatkan nyawa, dan ini pastinya merencatkan atau memperlahankan program imunisasi COVID-19, di mana kita semua maklum bahawa di seluruh negara ada ribuan PPV ataupun pusat pemberian vaksin, termasuklah di negeri Sabah, terutamanya di kawasan pedalaman Sabah, juga di klinik-klinik kesihatan kerajaan juga mereka dijadikan sebagai PPV untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan saya nak kembali semula kepada Syah. Syah, dengan keadaan banjir yang semakin memburuk di 3 kawasan ini, adakah program imunisasi ataupun vaksinasi COVID-19 masih lagi diteruskan di kawasan-kawasan yang terjejas? Baik, okey, sebenarnya kalau kita berada di kawasan luar masyarakat sebenar vaksinasi di sekitar ini. Sekarang ini Betul Bomba dan Pejaman kami sedang mendisinfeksi Dewan Masyarakat ini kerana selepas penggunaan vaksin di daerah. Baik. Tapi kalau berkatakan tentang yang di Tenom, sebenarnya saya sempat berkata daerah Tenom itu Rinus yang mengatakan bahawa proses vaksinasi di Tenom, walaupun keadaan seperti ini terdapat banjir yang menyebabkan tinggi buah kampung dan jumlah mangsa banjir meningkat sekitar 2,577, tapi untuk program vaksinasi masih lagi diteruskan kepada mereka-mereka yang tinggal bukan berada di kawasan banjir. Jadi mereka untuk urusan tersebut Jabatan Kesihatan akan menghubungi mereka-mereka yang tinggal di kawasan yang lebih tinggi, bukan yang berada di sekitar kawasan sungai ataupun kawasan rendah, terutama yang terjejas banjir seperti mana yang sempat saya dan Bini Kempen Syed Marin berkesempatan untuk berkunjung ke salah sebuah kampung di Kampung Binain, tidak jauh daripada Pekan Tenom itu sendiri, Hakim. Syah, bagaimana dengan bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri ataupun masyarakat setempat terhadap mereka ini, kerana nak keluar mendapatkan bekalan makanan juga satu perkara yang tidak mudah bagi mereka di kawasan pedalaman ini. Tambah pula dengan keadaan banjir ketika ini, pergerakan terhad. Jadi bagaimana mereka ini mendapatkan
bekalan asas ataupun bahan mentah untuk mereka meneruskan kehidupan? Baik, kalau kita dah lihat daripada bentuk geografi sebenarnya macam seperti saya dan juga Campbell sebenarnya pada sebelah tengah hari tadi sebenarnya agak sukar sikit untuk mendapatkan boat untuk pergi ke kawasan itu. Ini kerana saya dan juga Campbell sempat untuk melihat di kawasan di mana rumah mereka ditenggelami air 100%, ada yang ditenggelami separuh, ada yang memang tak nampak bumbung saja. Jadi bagi mereka ini sebenarnya kalau ikut bantuan kerajaan negeri sebenarnya melalui Menteri Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat iaitu Sri Syahrini Yahya dimaklumkan berada di Tenom sekitar pukul 9 pagi tadi, dan itu juga yang diumumkan sendiri oleh Ketua Menteri Sabah Dr. Yaldi Tino yang mengatakan bahawa lebih daripada 2,000 botol makanan akan disalurkan sebenarnya kepada mangsa ini. Kerana kita faham mangsa banjir kecil di Tenom telah meningkat kepada 2,977. Dan kalau pada sebelah pagi tadi ada angka yang melibatkan Sepikang tetapi telah ditutup sepenuhnya, dan sekarang ini di Sabah terdapat 3 sahaja daerah yang terjejas, iaitu di Kutatan, di Beaufort dan juga di Tenom. Dan kalau ikutkan di Tenom ini jumlahnya lagi tinggi lagi. Kalau ikutkan ada salah sebuah pusat pemilihan sementara itu boleh kita katakan kram, tetapi mengikut SOP yang sebenar terdapat lebih 400,000 orang mangsa yang berada di sini. Dan kerisauan di sini adalah berkenaan dengan bagaimana kesihatan kanak-kanak. Dan kalau ikutkan daripada 2000 kepada 2093, saya kira mungkin 2100 ketika ini telah meningkat kerana angka yang terkini bakal kita peroleh sekitar jam 6 petang nanti. Terdapat hampir 1,000 kanak-kanak yang melibatkan kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Tetapi apa yang dimaklumkan oleh Pejabat Kesihatan iaitu Dr. Francisca sendiri yang mengatakan bahawa bekalan kesihatan mencukupi dan pastinya mereka akan disalurkan lebih lagi bantuan tersebut jika ini terdapat. Kerana kita tahu proses ataupun bila berlaku saja banjir ini pastinya ada penyakit bawaan air Ibn Hakim. Ini yang cuba dielakkan. Jadi kalau bekalan bantuan makanan dan perubatan buat masa ini mencukupi dan telah pun disalurkan kepada mereka. Syah, awal tadi sebelum kita ada bercakap mengenai program vaksinasi COVID-19. Kita tahu sekarang ini program PIK ataupun program imunisasi COVID sama kebangsaan sedang diperhebatkan lagi. Di Lembah Kelang juga sudah ditawarkan secara sukarela pemberian vaksin AstraZeneca. Begitu juga dengan negeri-negeri lain yang akan dibuka Ahad nanti. Tetapi di negeri Sabah ini seperti yang kita faham dengan keadaan banjir di 3 daerah ini, pergerakan yang terhad, bagaimana kelancaran program vaksinasi di 3 kawasan yang terjejas banjir ini, Syah? Baik, saya yakin sebenarnya Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan juga khusus Keadaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan pastinya memfokuskan kepada keberhasilan kejayaan program untuk memvaksin seluruh penduduk khususnya kawasan pedalaman. Tapi apa yang kita boleh katakan ketika ini, terdapat ramai mereka ini penduduk kampung tidak mempunyai MySejahtera dan tidak mempunyai akses untuk mendaftar. Jadi kalau kita nak ambil kira bagaimana untuk kelancaran ini, mungkin selepas ini mungkin kalau jika ada SOP yang diperketatkan lagi selepas ini, mungkin Lembaga Kesihatan berdepan sedikit kekangan untuk bagaimana mereka untuk menyalurkan secara lebih cepat kerana pergerakan mungkin selepas ini jika ada peningkatan kes dan sebagainya. Tapi di Sabah Alhamdulillah masih lagi berada di bawah 200, boleh saya kira mungkin itu akan sedikit membahayakan, tetapi dia mungkin boleh lagi diteruskan dengan secara berkala yang boleh dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Tapi kalau nak ikutkan juga mungkin sukar jugalah kerana kalau diikutkan daripada jumlah ratusan ribu penduduk di kawasan pedalaman di 4 daerah, Tambunan, Tenom, Nabawan dan juga Keningau ini, hanya 23,000 orang sahaja sebenarnya yang mendaftar di MySejahtera untuk menerima vaksin. Jadi mungkin ini satu langkah yang panjang, satu langkah yang lama yang perlu dilakukan oleh kerajaan negeri, kerajaan persekutuan untuk memikirkan bagaimana cara untuk menangani isu ini. Kerana jalan pun ada yang putus ketika ini untuk pergi ke kawasan-kawasan yang kalau di Tenom banjir, kalau di kawasan Nabawan sebagainya mungkin mereka kena melakukan bot, kena ikut jalan darat dan sebagainya. Tak boleh naik kereta dah, pergi akses pada mereka. Okey, baik. Terima kasih Syahriza, Wakil Esra Wani Sabah berkongsi cerita mengenai situasi banjir di beberapa daerah antaranya di Tenom, Beaufort dan juga di Sipitang, dan juga bagaimana keadaan bencana alam ini sedikit sebanyak memperlahankan program vaksinasi COVID-19 khususnya di kawasan pedalaman negeri Sabah. Terima kasih Syah berkongsi cerita dengan kami. Sekian saja cerita. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.